Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang muliakan Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat dan dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita merafak syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan limpah rahmatnya dapat kita bersama lagi dalam sesi perbincangan kita berkenaan dengan hadis-hadis daripada kitab Sahih Bukhari, ya. Dan lepas raya pertama kali kan, jadi selamat hari raya Mak Zabatin jugalah. Okey, dah sejuk rayanya. Dah hujung-hujung. Okay, hari ini kita masuk kepada hadis yang ke-49. An Abi Hurairah qala bainama an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddithul qauma ja'ahu a'rabi faqala mata as-sa'ah famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu faqala ba'dul qaum sami'a ma qala fakariha ma qala wa qala ba'duhum bal lam yasma' hatta iza qada hadithahu qala ayna as-sa'ilu 'anis sa'ah qala ha ana ya Rasulullah qala iza duyyi'atil amanah fantaziris sa'ah qala kaifa idha'atuha qala iza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengajar orang ramai lah. Nabi tengah, apa istilah kita, bagi ceramah ke, bagi pengajian ke, Nabi tengah mengajar lah. Tiba-tiba datang seorang Arab dusun bertanya kepada baginda, bila kiamat? Nabi tengah mengajar ni, tiba-tiba masuk-masuk tanya, kiamat ni bila? Rasulullah SAW tidak langsung menjawab, tetapi baginda meneruskan pembicaraannya dengan orang ramai itu. Kerana sikap Rasul SAW yang demikian itu, sebahagian orang mengatakan Rasulullah mendengar pertanyaan itu tetapi beliau tidak menyukainya. Dan setengah lagi mengatakan baginda tidak mendengarnya. Oleh kerana Nabi mengajar, bila ditanya tu Nabi tak jawab, Nabi terus dia mengajar. Sebahagian yang ada yang tengah tu dia kata, rasanya Nabi dengar ni tapi Nabi tak jawab ni, Nabi tak suka tu.
Setengahnya lagi kalau Nabi dengar mesti dia jawab. Nabi tak dengar ni. Dia dua pandangan gitulah kan. Dalam keadaan itu, apabila Nabi selesai mengajar apa yang hendak diajar pada hari itu, lalu Nabi bertanya, siapa yang tanya pasal kiamat tadi? Ya, dah habis ngajar, Nabi tanya, siapa yang tanya pasal kiamat tadi? Jadi orang itu pun menjawab, saya ya Rasulullah. Maknanya orang itu tanya dan dia duduk di situ belajar apa yang Nabi ajar tadi, sambil menunggu lagi kalau dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu Nabi menjawab persoalan itu. Apabila amanah telah disia-siakan orang, maka waspadalah terhadap datangnya kiamat. Maka orang itu bertanya, bagaimanakah cara disia-siakan amanah? Jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka waspadalah terhadap datangnya kiamat. Jadi tuan-tuan, dalam hadis ni beberapa perkara yang kita kena ambil pengajaran. Ya. Yang pertama, bila dalam majlis ilmu ada persoalan-persoalan yang hendak ditanyakan, kalau dia berkenaan dengan apa yang sedang dibincangkan, umpamanya, kalau kita angkat tangan nak tanya, itu bagus. Sebab kita sedang membincangkan perkara itu. Tetapi kalau yang nak kita tanya tu perkara lain, kita nak tahu juga, tapi bukan tajuk hari itu, maka kena pilih masa yang sesuai untuk bertanya. Mungkin dah hujung kuliah, umpamanya lah kan, Ustaz nak tanya ada masalah. Kerana bila persoalan lain ditanya di tengah-tengah satu-satu perbincangan masalah, takut nanti dia mengganggu kefahaman orang berkenaan dengan perkara itu. Jadi Nabi mengajar kita supaya kalau ditanya benda yang tidak sedang diajar itu, ni jawab kemudian. Jawab kemudian. Begitu juga maksudnya kalau nak tanya, bukanlah tak boleh tanya kan. Perlu, tanya ni perlu. Ya, sebab tu Sayyidina Ali kata, as-su'al miftahul ilmi. Soalan ni dia kunci kepada ilmu. Nak tahu banyak memang kena tanya. Ya. Kadang orang mengajar, dia mengajar asas je. Nak tahu detail, kena tanyalah. Kan? Kalau nak belajar apa? Belajar masak lah apa-apanya kan. Ya? Chef dia bagi tahu je bahannya ni je kan. Tapi kalau nak tahu detail, nak ni kena tanyalah, ni berapa lama, ni sampai macam mana kan. Pamannya begitulah, ni suhunya berapa. Kan? Contoh tapi kalau tiba-tiba ada soalan-soalan yang tidak kena mengena dengan perkara yang dibincangkan, itu kemudian kan. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, bila ditanya tentang sa'ah. Sa'ah ni boleh jadi waktu. Kam sa'ah kan? Pukul berapa? Boleh jadi waktu. Sa'ah juga boleh jadi makna kiamat. Jadi dalam hadis ini bila ditanya tentang mata sa'ah, bila kiamat? Bukan tengah Nabi mengajar tanya pukul berapa ni, bukan tu. Dia kata sahabat dia tak tanya Nabi lah sekarang pukul berapa kan. Tanya tentang benda besar ni, kiamat tu bila? Jadi selepas daripada itu Nabi jawab lah kan. Nabi tanya siapa orangnya, yang tanya pula ada lagi. Dan satu lagi, kalau kita tanya pun
Adab kita lah tanya. Memang kita nak jawapan satu. Dan bersungguhlah dengan menerima jawapan yang diberikan. Jangan bertanya untuk menguji. Ya. Ataupun bertanya untuk berbalah. Ya. Kadang-kadang orang ni saja tanya, provoke soalan. Dah tanya dengan Ustaz A, tanya lagi Ustaz B. Lepas tu nanti Ustaz B jawabnya ni, Ustaz A cakap lain. Dia mulalah di berbalah. Itu jangan. Ya. Mungkin nak tanya dari segi hujah. Ni macam ni, hujahnya apa ya? Okey. Kalau ada orang kata lain, kita janganlah tu, kita berbandinglah hujah masing-masing sendiri kan. Itu tak apalah. Tapi jangan tanya tadi untuk menguji atau untuk berbalah. Ataupun kita bertanya supaya ada jawapan yang ikut selera kita. Itu satu hal lagi. Kan? Tanya 100 orang jawapan sama. Tak ada ke seorang yang kata boleh? Semua tak boleh je. Apa-apanya lah kan. Sampai seorang kata makruh. Itulah yang dia nak pegang sebenarnya. Apa-apanya lah kan. Yang lain kata haram, seorang kata makruh. Itulah yang dia nak pegang sebenarnya. Jangan. Ya. Jadi bertanya itu ada adabnya, ada masa yang sesuai dan apa tujuannya. Ya. Jadi perlu tanya, nak tahu hukum, nak apa, tanya. Ya. Okay. Jadi kemudian Nabi jawab, mata sa'ah, bila kiamat itu? Nabi kata, apabila amanah itu disia-siakan. Tuan-tuan, apabila orang bagi kita satu amanah, kita kena laksanakan sebaik mungkin yang kita mampu atas amanah yang diberikan. Kalau kita dah buat sehabis mampu, tapi ada lagi kelemahan-kelemahan dan sebagainya, terserahlah pada Allah Ta'ala kan. Itu satu. Yang kedua, nak melantik untuk orang melaksanakan amanah-amanah tertentu tu, kena tengok bidang-bidangnya. Kena tengok kepakaran-kepakarannya. Kan? Kalau kita lantik ikut suka-suka je, sebab dia kawan kita ke, umpamanya kan, sebab dia saudara kita ke, tapi kita tahu dia tak pandai pun buat benda tu, kita kata alah nanti pandailah dia kalau dah pegang jawatan. Tak jadi kan. Jadi kena cari orang yang dalam bidang dia lah. Kan? Kadang-kadang tukang sapu, pembersihan ni ilmunya memang kat situ kan, bidangnya kat situ. Kalau dilantik orang yang bukan bidangnya, memang pernah sekali ada seorang omsa lah. Ya. Bila orang bawahan ni nak beli sapu je, nak beli penyapu, itu je. Oh, yang macam yang bukan bidang ni lah, dia ketua jabatan, tapi bab penyapu ni bukan bidang dia kan. Dia belinya sapunya yang tidak bertepatan dengan apa yang boleh digunakan. Jadi akhirnya tak bersih kawasan tu. Dipanggil dengan tukang sapunya, tengok kalau jalannya tar macam ini, sapunya kena pendek. Dia kata, biar sapunya keras, baru dia boleh jalan sampahnya. Kalau sapunya lembut, tengah hari tak habis lagi. Kan, kerjanya jadi susah. Baru dia tengok, oh betul juga orang ni. Lepas ni dengarlah kata-kata orang yang dalam bidang aja. Kan? Kalau orang bukan dalam bidangnya. Sebab itu Nabi kata bagi amanah itu pada orang yang ahli. Nak bagi yang mengurus, ya yang ahli mengurus. Nak buat itu, bagi orang buat ni. Kan? Maknanya bagi orang dalam bidangnya. Kalau tidak nanti habis urusan-urusan kita. Ya. Apatah lagi urusan-urusan yang besar lah dalam kehidupan kemasyarakatan kita dan sebagainya lah. Okey. Kita pergi ke hadis yang seterusnya, hadis yang ke-50. An Abdullah bin Amrin qala takhallafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi safratin
safarnaha fa adrakna wa qad arhaqatna as-salah wa nahnu natawaddau faja'alna namsahu ala arjulina fanada bi'a'la sautihi wailul li'aqabi minan nar marrataini aw thalathan. Dari Abdullah bin Amr al-As katanya, Nabi SAW terlambat dalam suatu perjalanan yang kami lakukan bersama-sama baginda. Ketika baginda dapat menyusul kami, waktu sembahyang telah tiba dan kami sedang berwuduk. Ternyata kami kurang sempurna mencuci kaki. Agaknya Nabi memperhatikan kami, lalu baginda berteriak sekeras-keras suaranya, celakalah tumit-tumit yang terbakar api neraka. Ucapannya itu diteriakkan beliau sampai 2 atau 3 kali berulang-ulang. Ya. Jadi hadis ini satu menjelaskan bagaimana kadang-kadang Nabi menegur orang ni dengan teguran yang keras supaya diingat dan supaya berhati-hati. Maksudnya kena sempurnakan wuduk tu. Jangan cincai-cincai. Ya. Kadang-kadang guna air banyak tapi tak sempurna juga. Itu satu dalam bazir air tak sempurna juga. Ya. Nabi ingatkan, walaupun kita wuduk itu dekat sungai, jangan membazir. Apatah lagi paip-paip ni. Kan? Cuba tengok bil masjid berapa air. Kan? Bukanlah nak tak bagi wuduk lah kan, wuduk. Tapi jangan membazir lah, satu. Yang kedua, wuduklah dengan sempurna. Sebab kalau tak sempurna sembahyang, tak sah sembahyang. Mungkin di antara sebab-sebab bila sembahyang kita itu tidak dapat mencegah kemungkaran, di antara puncanya mungkin wuduknya tak sempurna. Sebab bila Quran mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sembahyang ni mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kita masih lagi melakukan kemungkaran-kemungkaran. Itu kita kena muhasabah. Sama ada solat kita yang tak betul, atau wuduk kita pun tak betul, atau bagaimana. Sedangkan sembahyang ni mempunyai satu makna yang besar. Nabi Ibrahim alaihissalam, antara doa dia, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan sembahyang. Nabi Ibrahim ni nabi semua sembahyang. Tapi dia doa lagi supaya mendirikan sembahyang. Apa maknanya tu? Dan Nabi Ibrahim ni, kalau kita tengok, kita baca selawat kan, kita baca selawat atas Nabi. Selawat yang paling sempurna adalah selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Ya Allah, engkau selawatlah ke atas Nabi Muhammad ni sebagaimana engkau selawat kata Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Beri keberkatan kepada Muhammad sebagaimana engkau beri keberkatan kepada Nabi Ibrahim. Maknanya Nabi Ibrahim ni kategori tinggi lah kalau senang nak cakap lah kan ya. Tapi masih lagi berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan sembahyang. Jadi sebab itu saya mengajak tuan-tuan lah,
supaya berusaha memahami makna-makna bacaan dalam sembahyang kita. Kerana sembahyang kita itu bukan sekadar Allahu Akbar takbiratul ihram, lepas tu tunggu bila nak bagi salam. Tetapi mesti dipahami bacaan-bacaannya itu, kerana sembahyang itu satu pengabdian. Dan dalam hadis disebutkan sebenarnya orang sembahyang itu sedang berbisik-bisik dengan Tuhannya. Jadi apa yang kita bisikkan dengan Allah Ta'ala tu kalau kita tak faham? Kan? Bila kita berdiri memulakan sembahyang Allahu Akbar, kita baca doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Kan? Ya Allah, aku hadapkan diriku di hadapanmu pemilik 7 petala langit dan 7 petala bumi. Kan? Faham satu-satu kita baca. Kita baca Fatihah, faham yang kita baca tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pamannya lah ni kan. Kalau nak baca sesuatu kan panjang sangat kan maknanya. Ya Allah, Engkau lah yang aku sembah, Engkau lah aku minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku jalan yang lurus ya Allah. Macam-macam ni kerja nak buat keputusan tu, nak buat ni nak buat. Kan? Biar betul dalam kerja kita buat, dalam amal kita buat, kan? Bila kita sujud, sujud adalah waktu seorang hamba paling dekat dengan Tuhan dia. Nikmati sujud tu. Kerana waktu tu kita paling hampir dengan Allah Ta'ala. Jangan cepat nak bangun aja. Cuma kalau jadi imam jangan lama sangat lah. Takut ada yang sakit mata ke, pening ke. Bila sujud lama sangat kan, makmum punya kesian pula kan. Tapi bila seorang-seorang tu, nikmati sujud. Bila kita baca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabi. Kita bagi salam pada Nabi tu. Kan? Assalamu alayka ayuhan nabi. Siapa-siapa yang selawat kepada Nabi, Nabi jawab selawat tu. Bila tengok kawan nak pergi haji kan, ni dah nak mula kot penerbangan pertama bila? Minggu depan ke? Kemarin kita jumpa, kirim salam kat Nabi ya, kata kan. Walhal tiap hari bagi salam sendiri lah. Kan? Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kalau kita pahami, kita hayati, ya, bacaan-bacaan dalam sembahyang itu baru dapat makna mendirikan sembahyang. Ya? Okey. Jadi balik kepada hadis ini, maknanya satu, wuduk tu kena jaga. Yang kedua, seandainya wuduk itu tidak sempurna, Nabi kata celakalah tumit-tumit yang terbakar oleh api neraka. Ya? Jadi maknanya berwuduklah. Jadi kadang-kadang nasihat-nasihat tertentu tu kena keras supaya orang ingat. Ya? Nabi tak katalah celakalah engkau. Nabi kata celaka tu kaki-kaki yang ni. Jadi tak adalah orang terasa dengan diri dia tu, tapi kaki-kaki yang tidak sempurna sembahyangnya. Kita dengan anak kita pun ada yang perlu tegas, perlu ditengking. Ya, tapi jangan asyik menengking ajalah kan. Contohnya kalau tak sembahyang. Sembahyang ni dosa paling besar ni. Lepas syirik bunuh orang, itulah paling besar tak sembahyang. Kan kita nampak orang minum arak, ya Allah teruknya lah dia ni minum arak. Tengok-tengok dalam rumah kita ada yang lebih teruk daripada tu, yang tak sembahyang. Umpamanya begitulah. Kan? Sebab tu ku anfusakum wa ahlikum nara, kan. Jaga diri dan jaga ahli-ahli kita jangan sampai terjerumus ke dalam neraka. Jadi tadi ya, perhatikan wuduk kita, ya, supaya sempurnalah juga sembahyangnya. Semoga sembahyang kita betul dengan makna qiyamus shalah, ya, mendirikan sembahyang.
Okey. Hadis yang seterusnya, hadis ke-51. An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minasyajari sajaratan la yasqutu waraquha wa innaha masalul muslimi fahaddithuni ma hiya fawaqa'an nasu fi syajaril bawadi. Qala Abdullah wa waqa'a fi nafsi annaha an-nakhlatu fastahyaitu thumma qalu haddithna ma hiya ya Rasulullah qala hiya an-nakhlah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda, di antara beberapa pohon ada pohon yang tidak gugur daunnya. Pohon itulah perumpamaan seorang muslim. Terangkanlah kepadaku pohon apakah itu, kata Nabi. Maka orang-orang yang hadir pada itu dia meneka. Dia kata pokok dalam hutan lah, ya, pokok dalam belukar lah. Kata, ya. Kata Ibnu Umar, saya rasa jawapannya pokok kurma, tapi saya malu nak jawab, kata Ibnu Umar. Ya. Maka mereka pun berkata, tunjukkanlah kepada kami ya Rasulullah, pohon apakah itu? Jawab Nabi, pokok kurma. Ya. Okey, apa sebenarnya makna hadis ni? Hadis ni Nabi memberi perumpamaan orang Islam. Ya. Orang Islam ni macam mana sifat dia? Orang Islam yang berilmu ni macam mana sifatnya? Nabi kata orang Islam yang berilmu ni macam pokok yang daunnya tak gugur-gugur, Nabi kata. Kan? Pokok yang daunnya tak gugur-gugur. Jadi Nabi kata apa? Nabi tanyalah. Ini satu teknik mengambil perhatian kan. Ya? Pokok apa yang daun tak gugur? Nabi tanya. Pokok kat hutan lah kan. Pokok kat hutan. Ibnu Umar waktu ni dia budak lagi. Jadi budak-budak ni yang beradab kan. Bila nak jawab, orang tua ada, dia kata malulah. Kata, biarlah orang tua jawab. Jadi Ibnu Umar tak jawab. Tapi dalam hati dia kata, pokok kurma ni yang daunnya tak gugur-gugur ni, kurma lah kan. Jadi sahabat bertanya, pokok apa ya Rasulullah? Pokok kurma lah. Betul lah. Telahan Ibnu Umar tu betul kan. Jadi kenapa orang mukmin yang berilmu tu macam pokok yang daunnya tak gugur? Maknanya pokok bila ada daun, pokok tu sendiri dapat manfaat. Kemudian yang di kelilingnya, yang di bawahnya semua juga mendapat manfaat. Jadi orang yang berilmu dan dia beramal pula dengan ilmu dia, tu tadi. Ya, macam pokok yang berdaun yang memberi manfaat pada orang lain. Dia juga menerima manfaat. Tapi kalau orang tu ada ilmu tapi dia tak amal, manfaat untuk diri dia tak ada, manfaat untuk orang ada. Ya. Bagus jugalah, manfaat juga untuk orang. Tapi masih rugi lagi lah. Kan? Ya. Jadi maknanya Nabi nak ajar supaya orang-orang yang beriman ni bila belajar satu ilmu itu untuk diamal. Ya, kita belajar ni untuk amal. Bukan belajar tahu tak buat sampai bila pun. Sebab lepas mati, ilmu yang kita belajar yang tak amal tu jadi apa? Dia habis lah, terhenti kat situ kan. Kecuali kita ajar orang lain, tu adalah pahala yang berterusan kan.
Kerana tujuan daripada ilmu tu adalah untuk kehidupan sekarang yang mendatangkan pahala untuk akhirat lah. Ya. Contohnya kita tahu baca Quran, pahala baca Quran, setiap huruf. Tapi bila habis je Ramadan, berapa muka dah baca kan? Alhamdulillah lah Ramadan khatam lah kan? Khatam ke tak? Kalau tak ya khatamkan Syawal lah. Kalau Syawal pun tak khatam, dia khatamkan tahun ni lah kan? Usahakanlah, kita usahakan. Ya? Tapi kalau tahu tak baca, kan? Kita tahu Quran ni petunjuk bagi orang Islam. Hudan lil muttaqin, petunjuk untuk orang yang bertakwa. Tapi kalau tak tahu maknanya langsung, tak pernah dibaca maknanya, khatam, saya yakin tuan-tuan yang ada kat sini khatam lah semua kan. Ya? Cuba kita baca maknanya pula. Daripada mula sampai habis. Kita letak sasaran berapa hari nak habis. Paling koman setahun lah kot. Paling koman lah tu. Ya? Budak-budak baca novel tebal-tebal ni. Kalau tuan-tuan tengok anak-anak tuan yang perempuan-perempuan lagi lah suka baca novel. Tebal-tebal ni novelnya. 1 malam, 2 malam habis dia baca. Sampai saya pernah marah kat anak saya kan. Apa baca novel sampai tak tidur kan. Besoknya mata merah macam ni kan. Sekali satu hari anak saya perangkap saya suruh baca novel. Lepas isyak baring-baring luar, cuba ayah baca ni. Memang sampai subuh tu ada. Baca. Nak berhenti kasi hadis sikit lagi, kejap lagi. Apa habis kata haram lah baca novel ni. Bukan, kalau kita tak boleh kontrol lah kan. Tapi kadang-kadang dia cerita tu dia menarik kan. Sebab tu orang-orang yang mencari makna ketuhanan, bila baca Quran ni tak berhenti. Tonton, bacalah, apa, cari dekat YouTube tu orang-orang yang baru masuk Islam ni. Dia cari kebenaran bagi Quran, dia baca dengan nama Allah Pemurah Penyayang. Wih, inilah kitab yang tak ada keraguan padanya. Terus baca lagi sifat orang beriman macam ni, munafik macam ni. Satu. Sampai pagi tak berhenti, besok masuk Islam. Kita pula Islam 50 tahun lah. 60 tahun lah. Kita ni lah, ni saya mengata saya lah. Tak habis pun macam terjemahan tu. Arabnya insyaAllah habis lah tuan. Setahun sekali kot, setahun 2-3 kali. Mungkin lah, saya yakin tuan-tuan baca tu. Tapi kena tambah sikit lah kot. Supaya bila kita baca terjemahan tu, sekali lalu pun tak apalah tuan-tuan. Kita baca sampai habis tu, kita akan lebih menghargai. Inilah petunjuk untuk sampai aku mati ni. Kalau ada benda-benda yang ada tu dalam Quran dulu, terjemahannya ada, walaupun tak berapa nak faham umpamanya, tapi dia akan terlintas tu. Ada ni. Dia bukan sekadar bila orang sebut ada tu dalam Quran, tapi kita tak tahu pun. Ya. Kalau tuan-tuan pernah baca dari mula sampai habis terjemahan tu, dia akan ada sangkut kat mana. Bila kata Quran sebut ni kat mana ni. Kan? Ya. Jadi itulah perumpamaan orang yang berilmu yang menyampaikan ilmunya, ya, iaitu seperti pokok kurma. Memanglah pokok kurma, pokok kelapa sawit, selagi tak dikait dia punya pelepah, tak gugur lah dia kan, ya, sampai kering gitulah. Jadi maknanya dia ilmunya melekatnya, memberi manfaat dan sebagainya lah, ya. Itu hadis yang ke-51. Hadis yang ke-52 ni panjang tuan. Jadi saya rasa saya berhenti kat situ je dulu, ya. Wallahu alam. Dah nak masuk waktu kot kan. Okey, saya rasa saya berhenti kat situ dululah.
Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah dan surat As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. أعوذ بالله من الشيطان